Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita merakamkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini dapat sekali lagi kita bersama-sama berkumpul dalam surau ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat juga kita menunaikan solat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya serta memberikan kekuatan kepada kita agar dapat kita menunaikan segala yang difardukan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati saudara pengerusi surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jemaah sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati dan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan lihat pengajaran dan iktibar daripada kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Apa yang kita boleh ambil, yang kita boleh bawa pada zaman kita ini? Ada ataupun tidak persamaan dengan zaman kita ini? Apa yang berlaku kepada Nabi Syuaib dan juga kaum dia? Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azaba yaumin muhit. Dan kepada penduduk Madian kami utuskan saudara mereka Nabi Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Dan janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu berada dalam kemewahan. Dan sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab hari yang meliputi orang-orang yang bersalah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Syuaib antara 4 orang nabi yang berbangsa Arab. Termasuklah Nabi Syuaib alaihi salam. Yang pertama Nabi Saleh alaihi salam, yang kedua Nabi Hud alaihi salam, dan yang ketiganya Nabi Syuaib, yang keempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, Nabi dan Rasul datangnya daripada keturunan Bani Israel, Yahudi itulah. Sebabnya kita ini berhadapan dengan 2 musuh yang hebat ni. Musuh kita yang utama 2. Yang pertama Yahudi, yang keduanya Iblis. Dua-dua hebat. Yang kita kata Yahudi itu tak ada apa-apa, tak. Dia datang dari keturunan Bani Israel, itu datang daripada keturunan Nabi-Nabi dan Rasul. Bijak ni. Tengok kan, Nabi Yusuf, dia boleh handle negeri Mesir itu 7 tahun kemarau, tak ada sumber langsung, habis sumber dia. Tapi dia boleh handle 7 tahun kemarau, tak kelaparan rakyat dia. Bukan setakat tak kelaparan rakyat dia, dia boleh bantu negeri-negeri, negara-negara yang ada sekitar keliling daripada Mesir itu. Itu hebat kan, pandai dia. Itu bab ekonomi. Tengok ya, Yahudi tu
Di Amerika berapa peratus Yahudi? Banyak? Tak banyak. Kristian berapa banyak? Banyak Kristian ni. Bagaimana Yahudi boleh kuasai mereka? Kan? Tak banyak pun dia. Di dunia ni berapa banyak Yahudi? Sikit je. Islam banyak lagi. 2/3 dunia Islam. Lain tu Yahudi, Kristian. Tapi kenapa Yahudi boleh kuasai dunia? Kan? Tu nama dia bijak tu. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sebab dia pegang ekonomi. Kan dia bijak. Tu yang datang daripada keturunan Nabi dan Rasul. Dia boleh bijak. Yahudi ni bukan macam Kristian. Kristian kita boleh masuk Kristian. Yahudi kita tak boleh masuk Yahudi. Bangsa dia je. Dia kata bangsa dia mulia, orang lain tak boleh masuk. Dia tak Yahudi, bangsa dia je. Tu sebab dia kata, tapi macam mana dia boleh kuat? Sebab dia bijak. Kita yang bengong. Samalah, Melayu pun bengong, Arab pun bengong juga sekarang ni. Sibuk dia ikut Yahudi tu. Tengok Zikr kata. Dia kata musuh kita ni bukan calang-calang orang hebat dia. Yahudi ni hebat dia. Dia nak musnahkan orang Islam ni mudah je. Hantar je Facebook, hantar je WhatsApp. Kita pun sibuk leka. Kan, anak-anak pun leka, kita pun leka. Yang tua pun dah nak mampus pun leka lagi. Tu sibuk dia. Tu Yahudi kita tu. Pandai dia. Nak lemahkan umat Islam ini, lemahkan pegangan akidah dia dulu. Bagi dia, lemahkan akidah dia. Akhirnya subuh pun tak angkit, mengaji pun tidak, malas ke surau, malas ke masjid. Layan handset tu lah dia layan. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu Yahudi, hebat dia. Bukannya tidak bijak, dia bijak. Lebih pada kita lagi bijak. Itu sebab bila datangnya Nabi SAW, Yahudi kenal Nabi lebih daripada anak dia, kenal dia. Tapi tak mau ikut Nabi. Sebab apa tak ikut? Sebab Nabi datang daripada keturunan bangsa Arab. Dia ingat datang daripada Yahudi, datang daripada Bani Israel. Tengok-tengok datang daripada keturunan bangsa Arab. Tak mau ikut dia. Sebab dia menganggap bangsa lain itu hina dia. Yahudi itu bangsa Bani Israel itulah yang mulia. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita pasal bangsa tadi. Tu yang kedua, musuh kita ini yang kedua Iblis. Iblis lagi bijak. Kan? Iblis lagi bijak dia. Kalau kita rajin ke surau, Iblis tak suruh kita kau tak payah surau. Tak ada. Iblis kata kau pergi surau, dia kata. Nanti sampai di surau, balik bawa kasut lain. Engkau pergi surau, dia kata. Tapi kau sampai surau nanti, dia kata, adalah kau buat surau tu. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tu Iblis. Lagi bijak dia. Tu kita orang Islam pun perlu jadi orang yang bijak. Dia kata ulama, kita ini bukan setakat jadi orang yang berilmu, tetapi kita kena jadi orang yang beramal dengan ilmu itu yang lebih penting. Kan? Berilmu banyak pun tak beramal, tak guna. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita jadikan generasi kita ini generasi yang berilmu, bukan generasi yang beramal dengan ilmu dia. Kan itu silap kita. Jadi anak-anak kita didik dia jadi pandai dia. Apa kerja dia? Tidur je kat rumah. Pandai ke? Tapi tidur je kat rumah. Tak guna lah. Itu sebab yang paling penting generasi yang beramal dengan ilmu, bukan generasi yang berilmu saja tak guna. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Dia dah beramal, jadilah orang yang menjaga amalan dia. Bukan beramal saja, tapi menjaga amalan dia. Ada orang dia beramal banyak, tak jaga amalan. Sembayang dia banyak, mengaji dia banyak, mengumpat pun banyak juga. Tak guna juga. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Syuaib alaihi salam, Allah Ta'ala utuskan kepada kaum dia. Dia daripada keturunan bangsa Arab. Itu sebab Allah Ta'ala sebut, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Apa kata Nabi Syuaib? Wahai kaumku, kata Nabi Syuaib, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan yang kamu sembah melainkan Allah. Lihat, Nabi-Nabi dan Rasul ini semua datang, dia datang bukan nakkan kuasa. Tu kita ingat. Tu kita pun, kita ikut jalan Nabi dan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa
Dia berdakwah kepada Firaun, dia tak kata wahai Firaun aku nak jawatan kau. Tak ada. Kalau Firaun mau ikut Nabi Musa, engkau jadilah raja. Saya mampu nak jadi raja pun jadilah. Janji ikut perintah Allah. Itu kan Nabi dan Rasul begitu. Nabi Muhammad datang kepada kaum Quraisy. Bukan nak jadi ketua kaum Quraisy tu, tak. Suruh kaum Quraisy supaya menyembah Allah. Semua Nabi begitu. Nabi Syuaib pun datang kepada kaum dia, perintah supaya sembah Allah. Siapa nak jadi ketua pun terpulanglah. Tujuan yang pertama Allah Ta'ala utus Nabi dan Rasul ialah untuk menyampaikan risalah dia, jadikan manusia ini mengikut perintah Allah. Itu kalau ada orang kata dia tu, buat apa kita berjuang kalau tak nakkan kuasa? Bodoh dia tu, berjuang tak nak kuasa. Kan dia silap. Kita berjuang supaya sampaikan dakwah, supaya manusia ikut perintah Allah. Siapa nak jadi ketua pun lantak dia lah. Bandi kalau jadi ketua pun ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala utuskan Nabi Syuaib alaihi salam, Allah Taala utuskan kepada kaumnya yang nama kaum Madian, penduduk kota Madian. Madian ini di Jordan itu, sebelah itu perkampungan Urdun yang dibinasakan oleh Allah. Penduduk kota Nabi Lut itu, kaum Nabi Lut itu yang dibinasakan oleh Allah, sebelah dia. Kota Madian itu pula kaum Nabi Syuaib alaihi salam di Jordan itu. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tu sebabnya dia kata apa dia buat? Kaum Madian ini dia menyembah satu berhala yang namanya Aikah. Dia menyembah satu berhala yang namanya Aikah. Kan? Sebab kita ni kalau kita kata berhala, kita kata berhala ni, terbayang kita berhala ni perut buncit, tak pakai baju, mata besar terbeliak mata kan, koman sungguh, baju pun tak pakai. Tu berhala. Bayang kalau kata berhala ni bentuk gajah, berhala ni bentuk kuda, berhala ni muka macam monyet, macam ular, tu berhala. Itu binatang-binatang itu, bentuk patung-patung itu sebahagian daripada berhala. Kan? Sebahagian daripada berhala itulah dia. Tapi apa dia berhala? Berhala ini ulama sebut, dia kata tiap-tiap yang kita sembah selain daripada Allah itulah berhala. Faham? Tiap-tiap yang kita sembah selain daripada Allah itulah berhala. Kalau kita tak boleh nak menyembah Allah dengan sebab sibuk dengan kebun, itulah berhala dia. Kebun itulah berhala dia. Kalau kita sibuk dengan kereta sampai tak sempat langsung nak sembahyang beribadah kepada Allah, itulah berhala. Sibuk menguruskan harta sampai tak sempat beribadah, harta itulah berhala dia. Itu maksud berhala, memberhalakan diri kepada yang lain daripada Allah. Orang tua dulu kan, orang tua ingat orang tua kita dulu, kalau kita sibuk sangat dengan dunia tu, kau jangan nak jadikan dunia tu berhala kau. Kan orang dulu. Itu betul lah tu. Sebab berhala ini bukan patung saja, itu sebahagian daripada berhala. Maka kaum Madian ini dia menyembah satu berhala yang namanya Aikah. Apa dia Aikah? Kalau kita baca kan, kalau kita baca, antara penduduk yang dibinasakan oleh Allah ialah penduduk kota Aikah. Tu. Apa dia Aikah ni? Aikah ni ialah sebidang tanah ni. Sebidang tanah. Tanah dia busut sikit, ada busut sikit tanah tu, dan tumbuh pokok-pokok pula. Maka disembahnya tanah tadi. Tu tanah bukan ada bentuk pun, tanah busut ada pokok, disembahnya tanah tadi. Rupa-rupanya penyembah berhala ini sama je, dari dulu sampai sekarang sama juga. Sekarang pun kalau ada pokok besar sikit, tak lama adalah orang sembah pokok tu kan. Pokok besar sikit ada orang sembah. Tempat saya dulu, saya datang di Ampang dulu kan, saya datang ada satu pokok depan sekolah. Depan sekolah agama ada pokok, ada berhala kecil je. Tiba-tiba naik berhala besar. Depan sekolah agama naik berhala. Saya kata macam mana boleh naik berhala ni? Depan sekolah agama, tiap-tiap hari budak-budak tengok berhala tu, dengan bau dia lagi. Macam mana boleh lulus itu? Orang India bukan ramai, adalah nak buat, kita tak larang. Dia nak buat tempat sembahyang dia tak apa, tapi carilah tempat yang sesuai. Ni depan betul-betul sekolah agama tu, depan tu berhala besar pula tu. Saya kata macam mana penduduk tak bantah zaman tu kan. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu kita kata berhala. Tu maknanya
Apa yang disembah oleh penduduk Madian ini satu bidang tanah yang berbusut yang dipanggil Aikah, itulah berhala yang disembah dia. Ya, Allah Taala sebutkan, kata Allah, sungguhnya wahai kaumku, kata Nabi Syuaib, wa ila madyana akhahum syuaiba, kepada penduduk Madian kami utuskan Nabi Syuaib, pada kaum dia sendiri. Nabi Hud Tuhan utuskan kepada kaum Ad, Nabi Saleh kepada kaum Samud, Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy khusus dan umum kepada semua manusia di atas muka bumi, itu Nabi Muhammad. Nabi Nuh kepada seluruh kaum dia. Kan? Tiap-tiap nabi ni Tuhan utuskan kepada kaum dia sendiri. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apa hikmah ni? Kenapa Tuhan utuskan nabi ni kepada kaum dia? Apa hikmah dia? Kalau kita belajar kan, rupa-rupanya dalam kita berdakwah ini, dalam kita mengajak manusia ini, yang paling susah nak berdakwah kepada kaum sendiri. Itu paling susah. Tu ulama sebut kan, nasihat yang paling hebat nasihat kepada diri kita sendiri, tapi susah nak dapat. Nasihat yang datang daripada diri sendiri itulah yang paling hebat daripada nasihat kita. Yang kedua, nasihat kepada kaum kita susah. Nasihat kepada kaum, kaum ni pun ada dua. Yang pertama kaum karabat, yang kedua kaum sebangsa itu. Susah berdakwah. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Itu sebab Tuhan utuskan ni. Kita berdakwah kan, nak berdakwah adik kita, abang kita, kakak kita susah. Nak berdakwah isteri kita pun kadang-kadang susah nak berdakwah. Nak berdakwah di isteri pun susah. Tuan-tuan tengok orang berceramah, hebat dia berceramah, kadang-kadang dengan bini dia tak tegur dia. Bini susah dia nak berdakwah bini dia. Kan? Tengok dia berceramah, boleh cerita, dia kata tuan-tuan, dia kata sunat kahwin 4, dia kata sunnah Nabi kahwin 4. Balik rumah berani cakap? Tak boleh cakap dia. Duduk rumah senyap, takut dia. Kan? Cakap kau main lagi, dari rumah senyap dia. Kadang-kadang cakap dia, tuan-tuan, dia kata sembahyang ni bawa keluarga semua, anak bini bawa ke surau. Anak dia pun tak sembahyang juga. Kan? Cakap mudah, berdakwah ni memang mudah. Orang lain tak apa, anak beranak kita susah nak berdakwah. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ada kan, ada sebar video tu kan. Kan? Datin Siti Hasmah dia kata apa? Saya dia kata bukan tak nak pakai tudung. Orang tanya. Orang tanya dia kan, isu hotel tu lah, apa pendapat dia kata kalau pakai perempuan. Dia kata saudara ni bertanya kepada orang yang salah. Saya dia kata daripada muda sampai ketua tak pakai tudung, sampai sekarang saya tak pakai tudung lagi. Kan? Dia kata bukan saya tak nak pakai tudung, saya balik Mekah, saya balik umrah, saya nak pakai tudung je. Tapi bila saya pakai tudung, Tun tak nak tengok saya. Tu kan, saya pakai tudung, Tun tak nak tengok saya dia. Buka tudung dia, jangan pakai tudung. Tu hebat ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak payah pakai tudung. Dia nak pakai tudung, Tun tak bagi. Tu dia. Dia kata isteri kena taat suami dia tu. Nak pakai tudung pun kena minta izin suami dulu. Suami saya tak izin, saya tak pakai lah, dia kata. Tu pandai pula dia. Tu tuan-tuan yang ikut. Tuan-tuan ikutlah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas ni ada beberapa orang cari alasan, kenapa tak tudung? Suami saya tak bagi, dia tu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita kan. Maka kaum kita kata nak berdakwah kepada kaum karabat itu yang paling susah. Nabi Nuh dia berdakwah 950 tahun. Berdakwah kaum dia. Tiba-tiba isteri dia yang sebantal, seselimut, setilam tidur sekali tu tak ikut Nabi Nuh. Zahir ikut. Tu ulama kaji apa pengkhianatan isteri Nabi Nuh alaihi salam. Dia ikut Nabi Nuh. Rupa-rupanya zahirnya ikut, batinnya tak ikut. Tu bahaya kan? Kita tak kenal, manusia dia tak kenal dia. Tak batin dia tak ikut. Rupa-rupa dia mengkhianati Nabi Nuh, tak ikut. Walaupun dia ikut Nabi Nuh zahir, rupa-rupa dalam hati tak percaya Nabi Nuh. Maka isteri Nabi Nuh termasuk dalam orang ahli neraka. Anak dia pun tak ikut Nabi Nuh. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, Nabi Nuh itu nabi dan rasul. Amalan dia bukan macam kita. Dia tak buat maksiat, jauh sekali nak buat maksiat. Amalan banyak, semua banyak. Berdakwahnya rajin, tapi anak dia tak mau ikut. Orang baik macam tu pun anak dia tak boleh nak ikut dia. Apalagi kita ni yang hantu raya, anak nak ikut. Petuah kan.
susah sikitlah anak nak ikut. Kalau anak kita tak ikut kita 100%, jangan marah dia. Ingat balik kisah Nabi Nuh tu baik pun anak dia tak nak ikut dia. Kalau aku ni anak nak ikut, payahlah sikit. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berdakwah dia Firaun bapa angkat dia. Dakwah ke Firaun kata, wahai Musa, engkau tu sedar diri sikit dia. Yang bagi makan, yang kutip engkau pun aku dia tu. Yang besarkan engkau pun aku. Tiba-tiba kau nak pandai berdakwah kepada aku. Tak ikut dia. Susah. Nabi Ibrahim berdakwah, bapa dia pula menentang. Paling kuat yang menentang bapa dia. Yang nak bunuh Nabi Ibrahim bapa dia juga. Yang halau Nabi Ibrahim daripada kota Babylon pun bapa dia juga. Susahnya berdakwah. Ikut tak? Tak ikut. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nabi Muhammad berdakwah kepada kaum dia. Satu ketika Nabi panggil Bani Hashim dan Bani Muttalib, panggil semua. Buat jamuan makan. Suruh Saidina Ali masak. Ada kata, riwayat mengatakan Nabi suruh Saidina Ali masak unta. Bagi makan Bani Hashim dan Bani Muttalib, bagi makan. Hari pertama bagi makan, bangun Abu Lahab. Dia kata, wahai Muhammad, kata, sedap kau masak ni. Ke kau sihir kami ni rasa sedap ni tu. Untuk Abu Lahab. Jahat dia. Hari kedua makan, tahu. Sampailah 3 hari Nabi makan kaum dia. Hari ketiga Nabi pun bangkit. Kerana dia kata apa? Wahai kaumku daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib ni, siapa yang boleh bantu aku berdakwah menyampaikan agama Allah? Seorang tak bangun. Sayyidina Ali bangun. Sayyidina Ali bangun. Nabi tengok Sayyidina Ali ni budak lagi. Jangan budak lagi kan. Tengok, budak pun reti bahasa yang tua takkan tak reti. Panggil lagi, wahai Bani Hashim, Bani Muttalib, siapa yang boleh bantu aku berdakwah? Tak bangun. Bangun Sayyidina Ali. Sampailah 3 kali ni panggil. Yang bangunnya Sayyidina Ali. Nabi pun ambil tangan Sayyidina Ali. Kata Nabi, inilah orang yang akan bantu aku dalam menyampaikan agamamu. Susah kan. Satu hari Nabi pergi di pasar kota Mekah. Nabi kata, wahai penduduk Quraisy, bersaksilah engkau tiada Tuhan selain Allah, dan aku ini Muhammad, Nabi dan Rasul Allah, seutusan dia. Berimanlah kepada Allah kan. Bangun Abu Lahab, wahai penduduk Quraisy, ini Muhammad, anak saudaraku. Dia ni aku kenal, dia ni ada penyakit gila dia. Jangan kau ikut. Dia nak mengaku dia Nabi, kau jangan ikut dia. Kan tahu Abu Jahal. Nabi pergi pula di kota Mekah tu, pergi pula tempat lain, berdakwah lagi. Nabi seru manusia supaya ikut apa yang diperintahkan oleh Allah, masuk Islam. Bangun Abu Jahal, wahai penduduk Quraisy, ni anak saudaraku Muhammad. Dia ni kata penyakit gila. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang yang kuat tentang dia, kaum kerabat dia. Apa hikmahnya tuan-tuan ni? Sebabnya kalau kita boleh berdakwah kepada keluarga kita, anak kita, isteri kita, bagus, orang tengok, orang lain lebih mudah nak ikut kita. Tapi kalau kaum kerabat kita pun lintang pukang, orang lain tengok kita, kau ni kata serupa je, cakap tak serupa bikin. Suruh orang buat baik, kau pun tak jadi baik. Tak guna. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Itu sebabnya Nabi-Nabi dan Rasul ini Tuhan bagi dia kekuatan, kuat dia. Nabi kuat 23 tahun oleh ubah manusia. Sebab hebat dia, kuat. Dia dakwah kaum kerabat dia boleh berdakwah. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata macam kita lah, orang Melayu kalau nak ambil madu kan, ambil madu. Kan ambil madu tu pun susah. Nak ambil madu, belum bermadu lagi, nak ambil madu tu susah. Kan pakai baju, pakai bagi asap, ambil madu. Takut dengan lebah. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Lebah tu tengok kan, tuan jadi. Lebah tu ibarat isteri kita lah. Madu tu manis, lebah tu yang bahaya. Kan ambil madu tu bukan susah, takut kena ketip dengan lebah. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak ambil madu susah. Cuba tengok orang Afrika tu. Tengok orang Afrika ambil lebah macam mana. Baju pun tak pakai, asap pun tak ada, pegang macam tu. Kena gigit dengan lebah tu tak elok dah. Dia panggil alah bisa tekal biasa. Kalau selalu kena gigit, lama-lama tak elok dah. Tu Nabi dan Rasul ni selalu susah, dan lepas akhirnya mereka akan berjaya. Sebab biasa dah susah. Macam mengaji kan, orang mengaji, kalau mengaji di pondok-pondok mengaji pakai lilin. Kipas tak ada, lampu tak ada, pakai lilin. Tidur pun gelap tidur. Kipas pun tak ada, tidur macam tu, sedap tidur.
Kalau kita yang biasa di sini duduk tidur pakai kipas, pakai aircon, tiba-tiba pergi ke pondok, boleh tidur? Tak boleh tidur. Gelap, macam mana nak tidur ni? Tapi kalau orang biasa tidur di pondok tu, suruh tidur di hotel, subuh tak bangun dia. Telajak subuh, sedap tidur. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala bagi ke Nabi dan Rasul, Tuhan utuskan kepada kaum dia sendiri. Baik, apa yang dibuat oleh kaum Madian ini, kaum penduduk kota Madian? Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'sau fil ardi mufsidin. Penduduk kota Madian ini, yang pertama dia tak beriman kepada Allah. Yang keduanya kata Nabi Syuaib, dan wahai kaumku, sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu kurangkan manusia akan benda-benda yang menjadi haknya, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di atas muka bumi. Penduduk Madian ini, yang keduanya dia suka menipu dalam berniaga. Bab ekonomi suka menipu. Kaum Ad, kaum Samud, kita baca dulu kan. Kaum Ad, kaum Samud ini dia sombong, menindas orang-orang yang lemah. Mentang Tuhan bagi tubuh badan dia besar, sihat, dia meremehkan orang-orang yang sebangsa dengan dia. Yang tak sebangsa dengan yang lemah, dia tindas. Penduduk kota Madian pula, orang-orang yang pegang ekonomi ini, menteri-menteri ekonomi dia, ahli perniagaan dia, menindas rakyat dia. Kan? Menindas rakyat dia. Apa dia buat? Dia mengurangkan timbangan dan sukatan sesuka hati dia. Maknanya apa? Dia kata menaikkan harga barang sesuka hati dia. Rakyat lantak kau lah, kau susah ke? Lantak dah. Ni apa yang berlaku kepada penduduk kota Madian ni. Dan dia mengurangkan sukatan. Kalau dia jual barang, sukatannya sikit. Kalau dia beli barang, sukatannya banyak. Kan? Dia jual sesuatu kain, jual sukat pendek je. Dia beli sukat panjang. Tu kalau kain, menipu. Dalam bab ekonomi dia menipu. Apa kata Nabi Syuaib? Wahai kaumku, jangan engkau mengurangkan timbangan dan sukatan, jangan. Sesungguhnya apa yang kau buat itu merebakkan kerosakan di atas muka bumi. Betul lah. Itu Nabi Syuaib sebut. Kan? Merebakkan kerosakan di atas muka bumi. Cuba lihat ya. Kita hari ini bila ekonomi tak stabil, pendapatan dengan perbelanjaan tak sama. Kan? Barang harga mahal, pendapatan sikit, harga mahal. Rumah pun mahal, sewa rumah pun mahal, bilik pun mahal, 200, 300 bilik. Tahu sini, di sana tu 300 bilik. Kan ada rumah sekarang ni 600 tu paling murah. 700 lah sewa sekarang ni. 700 sewa. Kan mahal tu rumah. Barang yang ceritalah. Ini tuan-tuan yang rahmati Allah. Kata Nabi Syuaib, apa yang kamu buat ni merebakkan kerosakan di atas muka bumi. Berlaku begini, bila ada penipuan dalam bab ekonomi, apa berlaku? Dia merebakkan kerosakan. Apa bencana? Tengok, bila sara hidup susah, ada orang dia ambil jalan mudah, dia kata aku tak nak sewa rumah, mahal sangat, duduk tepi jalan, jadi gelandangan, banyak gelandangan. Kan? Itu sara hidup mahal, yuran sekolah pun mahal, yuran pendidikan pun mahal. Budak-budak yang pandai, kalau tak ada duit, tak boleh nak sambung belajar. Anak-anak orang miskin, duduklah kau. Kan? Yang kaya ada duit, boleh belajar. Apa berlaku? Orang yang pandai pun kalau tak ada duit, tak boleh belajar. Sebab sesuka hati, yuran pun mahal, universiti pun mahal yuran, kan? Ini tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada orang ambil jalan mudah, nak jadi senang, dia merompak. Nak jadi senang, dia mencuri. Kan? Nak hidup mewah, maka rasuah. Itu senang, ambil jalan cerita. Ada pula orang kadang-kadang yang paling malang, bila nak senang, melacurkan diri dia, jual anak dia. Tu colik budak, jual, nak jadi mudah. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi Syuaib, apa yang kamu buat ini telah pun merebakkan kerosakan di atas, merebakkan bencana di atas muka bumi. Ayat sebelum kata Nabi Syuaib, sesungguhnya aku melihat kamu ini hidup dalam keadaan mewah. Bila kita tanya kan, bila kita tanya orang-orang niaga, dia kata niaga, dia kata kalau barang tak naik, mana ada untung? Sikit sangat untung dia kata. Ini barang mahal, kita nak beli barang pun mahal, kita kena jual mahal juga. Kan gitu jawapan dia. Bayangkan, tengok kelapa muda
RM4.50. Kan? Kelapa muda RM4.50. Sini pun sama lah tu. RM4, RM4.50. Bayang munasabah ke tak munasabah harga tu. Munasabah ke tak munasabah harga tu. Jadi pergi ke Sabak Bernam tu kan, saya tahu lah sana. Ladang kelapa. Kalau petik sendiri pun kadang-kadang 80 sen sebiji tu. Kalau orang petikkan RM1 dia ambil. Kelapa muda tu paling mahal pun ambil RM1 20 sen dah pun. Paling mahal kelapa muda tu sebiji. Naik lori hantar KL. Hantar KL. Orang lori hantar pada orang ketiga. Orang ketiga yang jual tu lah. Berapa dia tolak? Kalau dia tolak RM2, kalau dia jual RM3 ada RM1 lagi. Dia jual RM4.50. Kata mana ada untung jual sikit-sikit kata. Mana sebiji berapa ringgit? RM2 dia ambil sebiji. Tanya dia ada untung tak? Tak ada untung kata. Kan menipu niaga. Tu baru kita cerita kan. Kelapa. Samalah kelapa yang buat santan pun sama juga. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang meniaga. Maka berlaku penipuan dalam bab ekonomi, dia akan merebakkan bencana di atas muka bumi, kerosakan di atas muka bumi. Bila Nabi Syuaib kata kepada kaum dia, janganlah kau buat macam tu, jangan menipu dalam bab ekonomi. Dia kata apa? Wahai Nabi Syuaib, dia kata, kalau bukanlah sebab kami kenal bapa engkau dulu, kami kenal bapa engkau, keturunan kau daripada bangsa kami, dah lama dah kami bunuh kau dia. Dah lama dah kami rejam kau. Kalau bukan sebab kami kenal keturunan kau, kami dah lama dah rejam kau. Allah ancam pada Nabi Syuaib alaihi salam. Tapi Nabi Syuaib tak putus asa juga, menyeru dak kaum dia. Seru-seru kaum dia kata apa? Wahai Nabi Syuaib, rasa-rasalah kami rasa dengan sebab engkau ni terlajak banyak sangat sembahyang. Kenapa? Dengan sebab engkau banyak sangat sembahyang, dengan sebab itulah engkau ni kata menganggap kami ni orang-orang yang tak baik, yang remeh. Dengan sebab engkau rasa engkau tu yang baik, maka kami ni tak baik. Kau suruh kami tinggalkan perbuatan-perbuatan apa yang kami buat sekarang ni dan meninggalkan penyembahan berhala. Tu jawapan kaum Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib. Hari ni pun manusia sama juga. Kita ajak dia buat baik, dia kata apa? Engkau rasa engkau ni dah banyak sangat ke sembahyang, engkau ni dah jadi ahli syurga ke nak ajak orang buat baik ni? Kau ingat aku ni nak masuk neraka sangat ke? Kan pandai dia. Dan suruh buat baik, tak mahu dia. Sebab dia kata orang yang suruh buat baik ni anggap diri dia baik, bukan macam tu. Itulah jawapan kaum Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Nabi Syuaib? Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mithlu ma asaba qaumi Nuh au qauma Hudin au qauma Salih wa ma qaumu Lutin minkum biba'id. Dan wahai kaumku, kata Nabi Syuaib, janganlah permusuhan kamu terhadapku menyebabkan kamu ditimpakan bala bencana sebagaimana yang telah menimpa kaum Nabi Nuh atau kaum Nabi Hud atau kaum Nabi Saleh dan kaum Nabi Lut pun tidaklah jauh daripada kamu sedia mengetahui apa yang menimpa mereka. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, akhirnya kata Nabi Syuaib, wahai penduduk kaumku, janganlah disebabkan engkau tak ikut aku ni, nanti Tuhan akan turunkan bala. Seperti mana Tuhan turunkan bala kepada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud dan kaum Nabi Lut dekat sebelah kamu ni sebab menentang Nabi dia, tak ikut. Tu pemusuhan. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Nabi Nuh kata Nabi Hud dan Nabi Syuaib kata macam tu, apa dia jawab? Wahai Nabi Syuaib, kalau macam tu turunkan bala. Kan. Dan Nabi Syuaib ancam kata kalau kami tak ikut engkau, Tuhan turunkan bala. Turunkan bala. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sikap-sikap kaum-kaum yang menderhaka kepada Allah. Kan? Kita pun hari ini bila kita kata ikutlah perintah Tuhan, jangan buat maksiat, nanti Tuhan turunkan bala. Makin kuat kita suruh dia tinggal maksiat, makin kuat dia buat maksiat. Walaupun dia tak cakap dengan lidah, tapi perbuatan dia melampau-lampau. Kan? Jangan buat October 1st, nak buat juga. Kan? Nak juga buat, macam mana pun jalan nak juga buat. Kita jangan buat, nak juga buat. Tu lagi dia larang, lagi nak buat. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tiba-tiba ada pula orang kata, dia kata kita ni jangan ambil pekerjaan Allah. Nak turunkan bala ke, itu terpulang pada Allah, bukan sebab kita buat maksiat dia tu. Dia tak faham, tak baca Quran kot. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa berlaku kepada penduduk kota Madian? Lalu Tuhan datangkan azab dia. Tuhan datangkan udara yang sangat panas bagi udara.
Sehingga kan dalam riwayat mengatakan penduduk kota Madian ini bila Tuhan turunkan udara yang panas, dia menyorok dalam gua pun tak hilang rasa panas. Menyorok dalam rumah, masuk dalam rumah pun bersembunyi, tak hilang juga panas. Siang malam panas. Panas, Tuhan turunkan bahang rasa panas ini, udara yang panas ini menyebabkan tekak dia kering tekak ni. Dan Tuhan jadikan dengan sebab udara yang panas ini kulit dia mengelupas. Ni tuan-tuan, ni bagi Tuhan bagi udara panas. Kita ni, kita rasa sejuk dengan sebab ada angin. Kalau Tuhan sekat angin itu, bagi pula matahari, habislah kita. Itulah Tuhan bagi penduduk kaum Madian ini, Tuhan bagi dia rasa panas. Tapi tak insaf, tak bertaubat juga, rasa panas tu dahaga. Dulu kita pernah kan, 2-3 tahun lepas kita Tuhan bagi kita rasa udara. Mandi pukul 3 pagi pun rasa panas juga. Kamu rasa kan, aircon pun tak luk dah, panas juga. Ni kalau Tuhan nak turunkan bala, mudah je. Manusia siapa pun tak boleh nak halang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa berlaku? Akhirnya Tuhan datangkan gumpalan awan hitam, awan hitam. Mudah. Tuhan nak kumpulkan manusia ni, nak binasakan, senang ni. Datangkan awan hitam. Penduduk kota Madian dia tengok awan hitam, dia pun kata nak hujan nak turun. Dalam keadaan dia terseksa macam tu, dia pun keluar daripada tempat persembunyian. Yang dalam gua keluar, yang daripada rumah pun keluar, semua keluar habis. Sehingga berhimpit-himpit dia, duduk bawah awan tu berhimpit. Sebab Tuhan nak turunkan hujan. Rupa-rupanya Tuhan turunkan hujan dalam bentuk api. Turunkan hujan dalam bentuk api. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cuba bayangkan ya, hujan ni kalau dalam bentuk api macam mana? Betul-betul. Cuba tengok lava gunung berapi. Tu cecair yang dalam bentuk api tu. Bayangkan. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Tuhan turunkan daripada langit. Sejarah ni, selepas daripada sejarah Nabi dan Rasul, ada juga kaum yang pernah dibinasakan oleh Allah. Setelah Nabi dan Rasul, sejarah Nabi dan Rasul kita baca. Selepas daripada itu ada. Kalau kita kata ada satu kota nama dia Kota Pompei. Dengar sejarah. Kota Pompei, dia dekat dengan Itali tu. Itali, tahu kan Itali? Keluar jalan MR2 tu belah kanan tu Itali lah. Kata dekat Kota Pompei tu ada satu kota dekat Rom sana, Itali. Satu kota nama dia Kota Pompei. Tapi orang barat ni pandai dia suka, orang barat ni dia suka mengalihkan sejarah, fakta dialihkan supaya orang tidak tahu. Sebenarnya Tuhan binasakan kaum tu. Kota Pompei ni hilang daripada peta dia. Dengan penduduk dia 60,000 hilang habis. Rupa-rupa bila ahli sejarah dia kaji balik. Ahli sejarah suka kaji balik. Kaji kota ni. Tiba-tiba rupa-rupa dia dapat rangka-rangka manusia yang dah jadi habu lah. Habu tinggal. Ada buat dia ambil simen itu, simen cair, masukkan dalam rangka manusia yang jadi habu. Maka dapatlah dia bentuk-bentuk manusia. Apa dia? Rupa-rupanya Kota Pompei ni Tuhan binasakan dia. Sebab rakyat dia melakukan homoseksual. Kan? Hubungan sejenis, dan dia melakukan penzinaan secara beramai-ramai. Boleh dikatakan tiap-tiap rumah dijadikan sarang pelacuran dia. Maka tengah dia buat pesta itu, Tuhan letupkan gunung berapi. Betul gunung berapi. Maka mati penduduk Kota Pompei ni, dia mati dalam kepanasan 250 Celsius mati. Sedalam 80 meter. Lava tu tutup dia 80 meter. Mati bawah tu. Tinggal jadi habu tu. Mati 60,000 habis mati semua. Tu penduduk Kota Pompei, Tuhan binasakan dia. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Maka penduduk Madian ini Tuhan binasakan dia, turunkan hujan dari langit. Tapi hujan dalam bentuk api. Dan Tuhan gempakan bumi, letupkan bumi. Apa kata Allah? Ka'allam yaghnau fiha ala bu'dan limadyana kama ba'idat Samud. Tuhan turunkan hujan, maka dengan sebab itu mereka, kata Allah, jadi punah ranah. Dan seolah-olah, kata Allah, mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah, kata Allah, kebinasaan jualah akhirnya pada penduduk Madian sebagaimana binasanya kaum Samud. Ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk kota Madian Tuhan binasakan dia, rata habis bumi dia. Seolah-olah kalau kita tengok di situ tak ada manusia dah, tak pernah tinggal pun.
Kenapa begitu hebat dahsyatnya Tuhan binasakan dia? Sebab kata ulama, Tuhan dah bagi pengajaran dia. Nabi Syuaib kata, kau tengok tak kaum Ad, kau tengok tak kaum Samud, kau tengok tak kaum Nabi Nuh, kau tengok tak kaum Nabi Lut, sebelah je Tuhan binasakan bumi dia. Rupa-rupanya kaum Madian tak ambil pengajaran, lalu Tuhan binasakan dia lebih dahsyat daripada kaum yang sebelum tu. Kaum Samud mati kan, baca kaum Samud. Kaum Samud, kaum Nabi Saleh AS, mati dia ada batang tubuh dia, bergelimpangan mati, nampak lagi batang tubuh dia. Tapi kaum Nabi Syuaib, Tuhan binasakan dia habis, rata habis. Sebab dah ada pengajaran. Umat Muhammad kita special sikit. Oleh kerana kelebihan Nabi, kita ini Tuhan tangguhkan azab kita nanti di hari kiamat. Walaupun kita kata umat kita ni, umat akhir zaman ini, dia mewarisi kejahatan umat-umat terdahulu. Semua kejahatan dia buat. Tengok kaum Quraisy kan, Arab jahiliah, dia mabuk. Suka mabuk. Mabuk minum arak. Zaman kita ni mabuk minum arak. Arak pun mabuk, air ketum pun mabuk. Kan? Apa lagi? Minum tuak pun mabuk. Pil ekstasi pun mabuk. Pil kuda pun mabuk, semua mabuk. Yang paling malang sedut tek lembu, mabuk juga dia. Tu kita lagi dahsyat. Kaum dulu, umat-umat dulu bunuh anak, lelaki dibunuh, anak bayi lelaki dibunuh, bayi perempuan. Ada satu zaman bunuh bayi lelaki. Ada zaman ni bunuh bayi perempuan. Zaman kita dua-dua dibunuh, bayi perempuan bunuh, bayi lelaki dibunuh. Zaman dulu ada LGBT, ada homoseksual, ada gay. Zaman kita sama juga ada. Tu kata kita mewarisi kejahatan umat-umat dahulu, tapi Tuhan sayang kita ni. Sebab kita kelebihan kita jadi umat beruntung, kita jadi umat Muhammad, Tuhan tangguhkan azab kita nanti. Tapi kita kata walau bagaimanapun kita perlu beringat dan ambil iktibar dari umat-umat yang terdahulu. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini bermanfaat untuk saya dan juga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.